Kan kau nak suruh bingung orang. Satu lagi mengenai satu MP terpaling Muslim ni, dia suka cakap kafir. Kafir. Ya. Boleh cakap sesama kita, tapi dekat kawan-kawan kita komen pun pasal apa nama isu yang PMX cakap tu. Saya tak komen pun apa yang Ustaz Azhar itu cakap kepada PMX. Jadi tengok video sampai habis, you judge, dan bagi anak-anak yang memakai logo saya Baru-baru ini heboh di media sosial berhubung isu seorang datuk yang sudah bersara yang memberi pendapat mengenai komen pendakwah terkenal Ustaz Azhar Idrus tentang solat. Pendapatnya yang dikongsikan menerusi laman TikToknya itu mendapat kritikan hebat daripada netizen kerana ramai yang tidak bersetuju dengan kata-katanya itu. Biarpun dia tampil menjelaskan kebenaran mengenai video yang telah disunting individu lain sehingga menimbulkan kemarahan warga maya. Dalam pada itu, beberapa individu lain turut berkongsi video mengenai kepribadian Ustaz Azhar Idrus yang menjadi rujukan ramai anak muda dalam soal agama. Saya dah ada 3 orang dok mayang. Dok larat nak tegur dah. Cuma saya berdoa saja. Boleh tak? Tak boleh. Mu kena tegur juga. Faham? Saya duduk rumah mu seorang je tahu kemungkaran. Larat nak suruh pindah rumah lain. Okey? Mayang apa? Kan masuk neraka kata itu dah. Ya. Nah, tolong bujuk saya supaya sholat. Puasa saya lakukan, semua saya lakukan kecuali sholat. Puncak penghambaan kalau saya meraku hamba, sholat. Anggota tubuh yang paling mulia, kepala, rendahkan seperti kakimu. Kalau sholat, saya melihat banyak koruptor sholat. Allah tidak mencampurkan antara hak dan batil. Sholatmu beda, puasamu beda, maksiatmu beda. Itulah sehingga Allah hadirkan 2 malaikat. Rakit dan atid. Mencatat yang baik di baik, yang salah. Tapi Allah Maha Adil. Maka ditimbanglah nanti. Mana yang lebih banyak, kebaikanmu atau keburukanmu. Kalau dia baik amalnya, tapi tidak ada sholatnya, sia-sia. Kenapa? Passwordnya kebaikan itu, kuncinya itu adalah sholat. Sholat itu kunci kebaikan, sholat itu tiangnya agama. Dia tidak khusyuk, tidak ada urusan. Allah tidak hitung kamu khusyuk atau tidak. Kamu datang deh sujud sama saya. Ya, gimana Mbak Teja? Udah teryakin Oke. Hai, DSA sini. Semalam saya ada post satu video yang berjudul Ana punya duit, anta pula panas. Video tu telah mendapat komen lebih daripada 1000. Saya membaca semua komen tersebut. Ada yang saya balas, ada yang saya tak balas. Saya tertarik dengan satu komen daripada Faril Husna. Dia bertanyakan kepada saya, kalau artis mai penuh, DSA jawab betul semua. DSA jawab sesat kalau ustaz mengajar ceramah tentang Islam, ada saja tak kena. Macam mana tu DSA? Saya terpanggil lah untuk balas komen si Faril ini kerana dia bertanya dalam nada yang bagus, tak ada yang mengeji. Saya anggap ini adalah satu soalan ilmiah. Saya bukan ustaz dan saya pun bukan haji. Cuma apa yang saya nak sampaikan kat sini adalah mengikut perception saya sebagai seorang umat Islam. Mungkin dia refer kepada video TikTok saya yang sebelum ini, iaitu MP terpaling doa dan MP terpaling Muslim mengenai kafir mengafir ni. Saya merujuk pada MP terpaling doa tu apabila saya tengok dia mendoakan sesuatu yang bagi saya, biar betul Tuan Haji ni, biar doa kepada Allah untuk menghukum orang-orang yang menentang kanun jenayah syariah Kelantan ni, buatlah mereka bingung. Wah, saya bila dengar itu tu dia biar betul ustaz ni. Agak-agak lah kan kau nak suruh bingung orang. Satu lagi mengenai satu MP terpaling Muslim ni, dia suka cakap kafir. Kafir. Ya. Boleh cakap sesama kita, tapi dekat kawan-kawan macam tu. Komen Faril Husna. Saya ada bagi 2 video contoh. Satu video daripada Ustaz Azhar Idrus, satu video daripada Ustaz Dan Latif daripada Indonesia mengenai solat. Jadi dalam video Ustaz Azhar Idrus tu ada seorang saudara, dia duduk 4 orang, 3 orang tak semayang, dia semayang. Jadi dia cakap dia hanya mampu berdoa, dia tak berani nak tegur. Tapi Ustaz Azhar Idrus, dia punya jawapan, you kena tegur. Sebab you tahu kemungkaran, you kena tegur. Tapi kalau tak larat dah, you pindah. Mana boleh macam tu? Kan? Kita ambil keputusan, aku pindah. Aku tak mau duduk dengan geng-geng ni. Tak boleh lah macam tu. Last kali dia cakap kat saudara tu, cakap dekat kawan-kawan tu, semayang lah bu. Tak semayang, masuk neraka. Allahu Akbar. Isu-isu duk main neraka. Saya tak boleh terima lah. Cakap saya dulu pun, pak saya seorang cikgu pun tak ada pun paksa saya, pukul saya. Tak ada. Dia cakap dengan anak-anak dia, solat, semayang. Sampai saya umur sekarang ni pun, dia duk cakap lagi sebelum dia meninggal. Solat ikut waktu. Kalau kita musafir, buat jamaah. Itu ayah saya lah.
Dan saya kehilangan dia, seorang ayah yang hebat dan juga seorang mentor dalam perniagaan saya. Itu bab Azhar Idrus. Okey, kita balik kepada Ustaz Das Latif ni. Ustaz Das Latif ni saya tak kenal dia, tapi kali tu dia main kat TikTok saya dengar. Saya seronok. Apa tu saya follow dia. Saya tengok follower dia 1.4 million di Indonesia. Wah, hebat lah. Dan apabila dia bagi ceramah, dia tak ada pun nak cerita bab neraka. Kamu pendosa, kamu tidak mengikuti syariat agama. Ini yang menarik saya balik untuk dengar ceramah. Baru ni dia ada satu sesi temu bual sebab dia dah trending di Indonesia. Satu soalan daripada pelakon hebat Indonesia yang bernama Mas Tejo. Siapa tak kenal? Mas Tejo ni kan pelakon sinetron, pelakon filem. Dalam sesi tu dia mengaku dia tak semayang. Allahu Akbar. Kita pun kalau tak semayang ni nak mengaku ke dalam TV, taubat tak mengaku. Dia cakap dia buat semua. Semua dia buat. Puasa, zakat, semua kebaikan dia buat. Cuma dia tak solat saja. Jadi dia suruh Ustaz Das Latif tu pujuk saya solat. Ustaz tu pun lain macam ni kan. Kalau Azhar Idrus senang dia cakap, "Mas, you enggak solat mas, you masuk neraka mas." Oh, lala tu juga dia tabuh Ustaz Azhar Idrus. Jadi Ustaz ni cakap, puncak kehambaan sebagai hamba adalah sujud kepada dia. Wah, terkesan lah. Itulah jawapan yang paling bernas. Lepas tu, Mas Tejo ni tanya lagi, orang yang solat juga koruptor tu rasuah. Wah, aku nak jawab apa lepas ni? Jadi Ustaz tu cakap, Allah dia tak mencampurkan hak dan batil. Nampak? Solat, puasa, maksiat itu berbeza-beza. Sebab itulah Allah ciptakan dua malaikat ni kan, dan timbang kita di akhirat nanti tu dia akan timbang kita kebaikan kita berapa, keburukan kita berapa. Kalau kebaikan kita melebihi keburukan, masuk surga. Ustaz ni cakap solat ini adalah tiang agama. Segala kebaikan yang kita buat, kunci dia adalah, passwordnya adalah solat. Saya jarang pergi dengar ceramah, tapi apabila saya dengar ceramah dia dalam TikTok ni, wah, saya selalu dengar lah. Sekali dia cakap, kita sembahyang tak khusyuk. Saya sendiri pun kadang sembahyang tak khusyuk. Dia cakap Allah tak menilai kita punya kekhusyukan tu. Apa yang penting, kamu sujud kepada aku. Allahu Akbar. Cukup hebat tuan-tuan. Cukup hebat. Inilah nasihat ataupun ajaran yang patut diterapkan. Satu pendekatan yang sederhana, tetapi apa yang dia cakap tadi tu masuk dalam sinilah. Nak buat tak mau buat, yang tu kita lah. Bukan salah dia, bukan salah sesiapa. Akhir sekali, saya akan tutup video saya ni dengan satu video daripada beliau juga yang cukup menyentuh perasaan saya dan harap juga menyentuh perasaan tuan-tuan dan perempuan. Minggu ni saya telah diviralkan kerana saya dikatakan mengecam Ustaz Azhar Idrus. Wah, cukup hebat cukup hebat. Isu ni timbul sebab apa saya menyentuh minat anak muda yang keren mengenai kecurian berlembu. Jadi mereka ni tidak senang dengan saya, jadi mereka mencari isu-isu yang boleh menyerang peribadi saya. It's okay, no problem. Jadi mereka cari BTT saya yang saya post, iaitu banyak jalan menuju syurga. BTT saya itu yang disunting. Dia orang ni biasalah anak muda. Dia bukan tengok sampai habis, dan lagi satu dia memang dia nak, tujuan dia nak hantam. Apabila dia potong saya punya keratan video tu biasa. Lepas tu dia viralkan dan mengatakan saya kecam Ustaz Azhar Idrus. Jadi saya nak bagi tahu dalam video tu saya memberi dua perbandingan. Satu Ustaz Azhar Idrus dan satu lagi Ustaz Das Latif di dalam bagaimana kita nak mengajak orang yang tak mau semayang jadi semayang. Saya tengok Ustaz Azhar Idrus, tapi saya pendekatan yang dia cakap tu bagi saya tak berapa nak setuju. Saya bukan petikaikan ilmu dia yang tinggi, tidak. Saya petikaikan pendekatan. Macam mana kita nak pujuk orang semayang dengan nada yang keras, nada yang orang kata, oh dia style dia keras gitu. No, itu hak saya tak setuju. Sebagai seorang awak, saya tak boleh tegak ulama ke? Saya bukan tegak dari segi kepandaian dia. Isu dia sekarang ni, dia kata budak tu duduk serumah, 4 orang, 3 orang tak mau semayang, dia semayang. Jadi dia kata, macam mana ustaz? Saya nak kena ustaz. Azhar Idrus kata, tegak, ya betul. Tegak budak tu. So semayang, tapi dia kata tegak pun tak jalan. Jadi bila tak jalan, Ustaz Azhar kata tak mau jalan juga, you pindah. Jadi saya pun tak setuju yang tu, kenapa nak pindah? Saya dulu mengaji di overseas, ada kawan-kawan saya yang tak semayang, duduk satu rumah, takkan saya nak kena pindah? Dan saya berdoa mungkin satu hari terbuka hati dia untuk semayang. Jadi Ustaz Azhar itu kata, kalau tak cakap kat kawan tadi tu, kalau tak mau semayang, masuk neraka. Itu saya tahu. Saya belajar daripada tadika, saya belajar daripada sekolah rendah, saya belajar menengah mengenai sembahyang. Ibu bapa saya pun ajak pasal sembahyang. Dan dia jelas, dia kata, kalau tak sembahyang kita masuk neraka, dan buat apa kejahatan pun kita akan masuk neraka. Itu saja. Salah kan saya? Salah gitu. Saya tak kata
tak semayang masuk syurga. Itulah anak-anak sekarang ni, dia tak tengok sampai habis. Jadi saya bagi perbandingan Ustaz Das Latif daripada Indonesia yang saya rasa saya menyukai dia. Itu salah kan saya nak suka ulama lain selain daripada ulama Ustaz Azhar Idrus? Tak salah kan? Dan saya suka pendekatan dia. Jadi dia bercerita mengenai bagaimana seorang pelakon Indonesia ni, dia tak pernah semayang. Dia tanya dekat Ustaz tu, pujuk saya semayang. Jadi Ustaz tu dia pujuk dengan cara yang lemah lembut. Dia tak kata, tak semayang masuk neraka. Jadi saya ada cakap sikit dalam video saya tadi, kalau lah Mas Tejo ni jumpa, tolong pujuk saya supaya solat. Ustaz akan cakap, hang tak semayang masuk neraka. Ya, betul, masuk neraka. Tapi adakah itu pendekatan yang kita mau? Jadi saya tengok video Ustaz Das Latif tu sampai habis, hati saya terbuka, sejuk hati saya. Salahkah saya? Okey, jadi budak-budak ni troll saya, kononnya saya kecam Ustaz Azhar Idrus. Tapi tak apa. Ini saya cut balik yang dia orang cut video saya tu, dan tuan-tuan tengok sampai habis. Okey? Dan judge sendiri. Dan untuk makluman, sekiranya ada ayat yang saya kecam Ustaz Azhar Idrus, saya minta lah anak-anak didik Azhar Idrus banyak mengecam saya ni dengan menggunakan profil dia. Jumpa Tok Guru anda, hantar letter of demand kat saya. Di mana saya kata kecam tu? Kita berjumpa di mahkamah. Ini bukan sembang kosong. Okey, jangan duk kata fitnah apa dia. Saya tak nak kecam apa. Saya membandingkan saja. Dengar sampai habis dan alam. Tapi budak-budak ni sebab dia tak ada isu, dia nak hantam saya. Anak-anak muda ini sebab dia memakai logo saya sokong ulama Ustaz Azhar Idrus. Pergi jumpa lawyer, hantar letter of demand kat saya. Saman saya. Okey, di mana saya kata saya kecam Ustaz Azhar Idrus, dan kita go mahkamah. Saya akan jumpa di mahkamah. Capital Man ini duk viral di esei kecam ulama. Benda bila masa saya kecam ulama. Isu dia sekarang ni dah panas sebab isu PMX dengan Ustaz Azhar Idrus. Lepas tu dia terpalit dekat saya sama. Apa dia? Saya tak komen pun pasal apa nama isu yang PMX cakap tu. Saya tak komen pun apa yang Ustaz Azhar Idrus cakap kepada PMX. Jadi tengok video sampai habis, you judge. Dan bagi anak-anak yang memakai logo saya sokong ulama Azhar Idrus, kalau betul saya fitnah, saya menunggu letter of demand daripada lawyer anda, then we fight at the court. Be gentleman. Kejut aku ni. Hari ni rata-rata di media sosial duk bongkar siapa Ustaz Azhar sebelum ni. Aku kejut bukan kata ni, dia kau orang yang tahu belah Kedah. Sebab rasanya kalau kata Anu ni tahu belah Kedah siapa Ustaz Azhar sebelum ni. Jadi kat mana benda yang peliknya, dia bukan hati yang suhu sangat pun. Ni arwah ni, ahli syaitan ni lagi tu. Dia dah, tapi dia jujur dah dia ni. Tapi dia dah arwah dah lah, Al-Fatihah. Yusuf Islam dulu bekas penyanyi rock, ni lagi global. Dia dua hati. Asal bukan Islam pun. Tapi jadi ustaz dok pelik mana pun. Pelik. Nak pelik lagi ni. Ustaz ni asal padri. Tapi jadi ustaz akhirnya. Dia gini, kalau nak katakan dia kalau orang kaya, asal dia dari keluarga kaya, rasa nikmat dia dok sama dengan orang yang susah jadi kaya. Tapi ada je orang kaya, orang miskin jadi kaya, lepas tu lupa diri, ada je. Senang ni orang yang dok pernah bergelumang dengan kejahilan ni, bila dapat hidayah, besar nikmat dia. Dan dia boleh seboleh-bolehnya tambah orang lalui jalan yang dia pernah lalui. Kita ni ramai ulama ustaz dalam Malaysia ni, serta pelbagai rujukan yang diiktiraf lah. Kalau ada masalah, rujuklah pada 3-4 orang ustaz, bukan pada Ustaz Azhar saja. Dia pun ada tak betul. Jika ada perbezaan pendapat, cari titik persamaan. Kerana ada antara ulama pun ada yang khilaf, ada yang perbezaan pendapat sebagainya. Aku ni bukanlah taksub pada Ustaz Azhar ke pada siapa-siapa. Aku cuba nak betul kapal otak setengah orang je lah. Jangan tengok sangat kisah-kisah silang sebelum seorang tu berubah mana dah. Ustaz pun macam kita juga. Pernah lalui zaman kanak-kanak yang zaman-zaman dia, remaja nakal ni. Penuh dia tagur orang betik orang, bahan orang pelang orang. Pelawak lah kalau ustaz lagi bahan orang pelang orang tu. Tapi kalau sebut cerita bahan orang pelang orang ni, betul hujat ni tu lah. Tahu. Seorang tu kan tagur. Kau 4-5 orang ni jom betik. Seretak dengan tuan rumah lekah tu, kau ikut lari. Sambil lari tu, genyih-genyih dia, asal masing kekoh. Oh, sedap dia punya ni. Mak keterujaan itu lain, sungguh pun. Daripada minta dengan bahan saja itu sedap dia. Kalau orang muda cari terah, sungguh pun. Dia terah bahan pelang orang. Sehebat manakah orang ini? Ada yang cakap Ustaz Azhar Idrus ahli muzik dan ustaz yang tak ada pendidikan. So kat sini aku nak share beberapa fakta menarik tentang UAI. Bermula dengan pendidikan pada tahun 1990, Ustaz Azhar Idrus telah mendalami ilmu agama secara mendalam selama berbelas tahun. Dan UAI telah berguru seramai 7 orang tok guru yang bukan calon-calon. Selama menuntut ilmu, Ustaz Azhar Idrus telah khatam berpuluh kitab usul fiqh, jawi, balaghah, tafsir, sirah, hadis dan pelbagai lagi. Beliau juga sering menghabiskan masa mentelaah berpuluh kitab dalam sehari untuk sampaikan ilmu pada orang ramai. Dan hasilnya sekitar tahun 2010, Ustaz Azhar Idrus mampu menarik berjuta rakyat Malaysia, lagi-lagi di kalangan anak muda untuk mendalami ilmu agama. Syekh Muhammad Ali Ulama dari Syria pun pernah memuji dan menggelar Ustaz Azhar Idrus seorang alim ulama. Pada tahun 2011, buku Ustaz Azhar Idrus antara buku yang terlaris dan telah terjual berpuluh ribu naskah. Dan ada juga orang telah memeluk Islam akibat ceramah Ustaz Azhar Idrus. So bagi aku, jasa Ustaz Azhar Idrus untuk rakyat Malaysia memang banyak. Kalau dalam ML, kira ustaz ni darah immortal dah. Yang menghina tu pula 5 tahun main masih beban keluarga, tak ada arah hidup, buta map, user zilong, cyber rogue, rela execute. Yang makcik dengan pakcik kata ustaz ahli muzik tu